Apakah perasaan ibu bapa apabila melihat anak yang mereka besarkan akhirnya terbaring kaku tidak bernyawa di dalam ladang kelapa sawit? Mangsa dibunuh dengan tikaman yang bertalu-talu di tubuhnya tanpa belas kasihan. Bagaimana kisah sedih ini bermula? Jom ikuti kisah ini. Pada 15 Disember 2010, seorang remaja berusia 14 tahun, Siti Mazni Abdul Rahman dilaporkan hilang oleh keluarganya. Setelah siasatan dilakukan, mangsa ditemui kira-kira 100 meter dari rumahnya di parit judarat tongkang pecah. Apa yang menjadi persoalan terpenting dalam kes ini, mangsa dikatakan sempat menghantar SMS. Nyawanya terancam kepada seorang rakan ketika kejadian. Malangnya, mangsa pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Putra Tongkang pecah gagal memberi lokasi menyebabkan rakannya itu tidak dapat memberikan bantuan dan mendiamkan diri. Nenek mangsa Maliah Idris 62 tahun berkata dia ada di rumah ketika kejadian dan Siti Mazni memberitahu ingin keluar rumah untuk bertemu rakan di kawasan berhampiran pada kira-kira jam 5 petang. Selepas itu dia tidak pulang ke rumah dan menganggap cucunya itu terus membantu ibu bapanya berniaga roti canai di tongkang pecah. Bagaimanapun apabila ibu bapanya pulang dan mencarinya, barulah mereka sedar kehilangannya dan membuat laporan polis di balai tongkang pecah keesokannya. Selain membuat laporan polis, bapa arwah menghubungi beberapa rakan dan salah seorang daripada mereka memberitahu arwah sempat menghantar SMS mengatakan dia akan dibunuh. Bagaimanapun katanya, rakannya itu tidak dapat berbuat apa-apa kerana arwah tidak sempat memberitahu lokasi dia berada. Malang sekali, keluarga mangsa hanya mengetahui arwah berada di kebun sejauh kira-kira 100 meter dari rumah apabila pasukan polis datang ke kawasan itu jam 5 petang 15 Disember. Makcik mangsa Arina Syairah Muhammad Fauzi 18 tahun berkata dia bermimpi arwah bergelut dengan lelaki selama 3 malam berturut-turut sebelum diberitahu arwah ditemui meninggal dunia di dalam sebuah kebun kelapa sawit. Mereka yang rapat sejak kecil tidak menyangka kejadian itu akan berlaku terhadap mangsa dan berharap pihak berkuasa menjalankan siasatan bagi memberkas penjenayah terbabit. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Batu Pahat Superintendent Adnan Azizul berkata bapa mangsa membuat laporan polis kehilangan anak perempuan berusia 14 tahun dan pasukan polis menyiasat aduan berkenaan. Bagaimanapun, tengah hari 15 Disember, suspek berusia 15 tahun datang ke balai polis membuat laporan mengatakan dia melihat satu pembunuhan dilakukan seorang rakannya di kebun sawit di parit judarat tongkang pecah, menyebabkan polis menahan suspek kedua berusia 16 tahun. Namun, hasil siasatan mendapati suspek pertama turut terbabit sebelum polis dibawa ke lokasi pembunuhan dan menemui mangsa. Difahamkan mangsa ditikam menggunakan objek tajam kira-kira 100 meter dari rumahnya sebelum diheret ke dalam kebun terbabit. Mayat mangsa ditemui disembunyikan di bawah timbunan daun kelapa sawit dan hasil pemeriksaan mendapati terdapat satu kesan tikaman pada badan mangsa. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Batu Pahat untuk dibedah siasat. Polis menjalankan siasatan lanjut termasuk menjalankan ujian air kencing terhadap kedua-dua suspek. Dengan penangkapan 2 suspek terbabit, polis percaya kes ini selesai. Di samping itu, hasil bedah siasat terhadap tubuh mangsa mendapati kesan kelar di leher selain 3 luka dipercayai kesan tikaman di depan badannya. Kakak angkat arwah Hazatul Farhalina Muhammad Azman 16 tahun berkata dia terkejut kerana petang Rabu sebelum kejadian dia terserempak mangsa di kawasan berhampiran. Bagaimanapun mereka hanya berbalas senyuman. Ketika itu Siti memakai baju T merah jambu, pakaian sama ketika mayatnya ditemui polis. Tidak lama selepas itu, polis menahan seorang lelaki berusia 44 tahun dan anak tirinya berusia 14 tahun bagi membantu siasatan kes pembunuhan ini. Lelaki berkenaan ditahan di kampung tebing Tongkang Pecah pukul 8.45 malam 20 Disember 2010 selepas polis menahan anak tirinya di kampung Parit Singgahan Seri Medan pukul 6.45 petang hari yang sama. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata penahanan kedua-dua suspek terbaru itu menjadikan jumlah tangkapan setakat ini seramai 5 orang. Pihak polis percaya penahanan kelima-lima suspek ini dapat membantu menyelesaikan kes pembunuhan tersebut. Siasatan polis mendapati 3 jenis senjata digunakan dalam kes ini. Senjata berkenaan merupakan sebilah parang,
sebilah pisau lipat dan satu buku 5 serta 2 guni dipercayai digunakan suspek bagi melakukan jenayah tersebut. Kesemua barangan itu ditemui dalam serbuan polis terhadap salah seorang daripada 3 suspek. Polis turut menemui telefon bimbit milik mangsa di dalam rumah salah seorang suspek berkenaan. 2 remaja lelaki berusia 14 dan 16 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate pada 30 Disember 2010 atas tuduhan membunuh pelajar tingkatan 2 Siti Mazni Abdul Rahman yang mayatnya ditemui di sebuah ladang kelapa sawit berhampiran rumahnya. Dakwaan terhadap mereka dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Sementara itu, 3 suspek lain iaitu 2 remaja berusia 14 tahun dan seorang lelaki berumur 44 tahun dibebaskan dengan jaminan bon RM50,000 setiap orang mengikut Seksyen 118 Kanun Tata Cara Jenayah. Perkarangan mahkamah berkenaan turut dipenuhi keluarga tertuduh yang sebelum itu dibawa ke mahkamah menaiki van khas berwarna putih. Pada 2 September 2015, 2 remaja lelaki terlepas hukuman gantung sampai mati dan kini menunggu ihsan daripada Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar bagi menentukan hukuman penjara. Mahkamah Tinggi mendapati mereka bersalah dalam kes pembunuhan ini. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Zainal Azman berikutan Akta Perlindungan Kanak-kanak 2001 yang melarang tertuduh berusia bawah 18 tahun dijatuhi hukuman mati. Dalam penghakimannya, Mahkamah Tinggi mendapati kedua-dua tertuduh yang kini berusia 19 dan 21 tahun bersalah atas pertuduhan merogol dan membunuh Siti Mazni Abdul Rahman 14 tahun. Bagi pertuduhan pertama mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh, kedua-dua tertuduh didapati bersalah dan terpulang kepada Ihsan Sultan Johor untuk menentukan tempoh hukuman penjara. Sementara tertuduh pertama yang kini berusia 21 tahun yang turut dituduh mengikut Seksyen 376 Kanun Kesesaan kerana merogol dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 4 sebatan bermula daripada tarikh tangkapan. Begitulah kes ini. Akhirnya kedua-dua suspek terbukti bersalah, namun mereka tidak dikenakan hukuman yang setimpal kerana semasa kejadian suspek ini masih di bawah umur. Wajarkah hukuman mati dikenakan kepada pesalah bawah umur untuk kes-kes seperti ini? Yang salah tetap salah, tiada istilah mereka di bawah umur atau tidak. Semoga arwah Siti Mazni Abdul Rahman diampuni segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.